Assalamualaikum, saya kini berada di Kampung Sungai Lang Baru, Banting, Selangor untuk meninjau bagaimana tempe ini diproses dan bagaimana ia dikomersialkan. Tak menyangkalah yang saya boleh dapat idea-idea yang macam ini. Sebab kalau ikutkan keturunan saya, arwah nenek tu, memang biasa saya buat tempe, kan? Tapi tempe yang biasalah, tempe yang mentah. Tapi oleh kerana saya melihat ke depan, yang tempe ni sesuatu yang boleh dikomersialkan, jadi saya cuba mempelbagaikan kaedah-kaedah saya sendiri. Contohnya pada peringkat awal memang saya nak mengedarkan tempe mentah. Tapi oleh kerana di sekitaran Banting ni hampir Semua orang buat tempe. Semua kan? rumah ada kelebihan tempe sendiri, kan? Jadi saya terfikir macam mana nak bawa tempe ni ke depan dalam bentuk yang berbeza. Itu yang saya cuba gunakan kaedah nama dulu. Saya gunakan biasanya orang sebut keripik tempe, tapi saya gunakan crunch tu biar nampak unik sikit dia punya, sikit, kan? Unik dia punya. Tempe Sebab crunch. kita akan berdepan dengan masyarakat yang boleh menerima satu makanan yang kata tu kreatif dia punya namanya tu. Ada pengkomersialan Ya, sedikit betul. di situ, ya, tempe crunch, kan? Okey, dari segi kepelbagaian produk yang bermula dengan keripik tempe yang biasa, ada banyak lagi produk yang dikeluarkan oleh El Arif Products. Mungkin Encik Arifin boleh ceritakan sedikit apakah antara produk-produk serta inovasi daripada tempe ini? Okey. Saya suka melihat macam inilah, kelebihan kacang soya tu sendiri. Kacang soya tu kalau diikutkan boleh dibahagikan pada dua kategori besar dari sudut pengeluaran. Satu dalam bentuk soya tu boleh kita jadikan air soya. Betul. Tempe, kita boleh kecap, tahu dan sebagainya lah. Dan satu lagi dalam bentuk tempe. Dalam bentuk tempe ni lah saya nampak cabang dia sangat luas. Itu yang saya melihat. Saya buat R&D saya sendiri. Satu saya dalam bentuk crunch yang sebenarnya boleh dipelbagaikan rasa. Balado, jagung manis, ayam bakar, dan kalau tidak silap saya dalam eksperimen saya ada 15 perasa yang boleh diletakkan di perasa yang boleh di-matchingkan dengan tempe ni. Wah, tak sangka saya keripik tempe biasa ni pun kita boleh pelbagaikan perisa. Pelbagai rasa. Okey. Sama juga dengan ubi kayu. Dulu kita tak pernah dengar Tak ubi terfikir. kayu yang BBQ, Betul, kan. betul. Sekarang ni benda tu ada. Okey, selain dari keripik tempe, apa lagi keluaran produk El Arif, ya? Okey. Salah satunya itulah yang kita nampak. Ini memang yang favourite pedas. saya lah. Ini Yang memang pedas. kegemaran saya ini. Ya. Okey. Jadi pedas ni pun sebenarnya ada Sambal 2-3 tempe. ni. Satu yang kita taruh dengan udang, ya. Oh, Tapi yang ni okey. bilis. Yang ni bilis. Mungkin bijan, ya. okey. Tapi benda ni saya tak mampu lagi nak kedepankan lah. Okey, ini saya rasa antara inovasi yang paling terkedepan lah kot, sebab saya ingatkan tadi ini adalah almond London. Tapi rupanya ni tempe. Disalut dengan coklat. Coklat, ya, betul. Pelik bagaimana rasanya itu, Encik Arif, ya? Encik Arifin ni? Dia kalau ikutkan penggemar kepada coklat ni, memang ada keunikan. Kalau biasa yang coklat-coklat kita jumpa di pasar raya tu kan, dia lebih rasa kepada kemodenan lah. Yang ini rasa ada ada lagi masam-masam sikit keaslian tempe tu. tempe tu.
Tetapi disalut dengan coklat. Dan calut Saya mesti cuba ni. Agaknya kan saya rasa kalau menu buka puasa saya hari ni, saya mesti cuba ni. Okey. Dan tak sangka juga coklat tempe ni juga boleh dipelbagai kepada banyak bentuk. Cukup cantik yang dihasilkan ni untuk berkat sebagai door gift kan, cukup cantik. Saya kira kalau mereka punya ilham untuk buat kerja kahwin ke lepas ni kan, tak payah beli coklat biasa, coklat tempe saja. Baru nampak kelainan kerja kahwin sendiri kan. Cukup menarik. Okey, saya lihat sampai itu juga Encik Arifin ada juga mengeluarkan nugget tempe. Inilah saya rasa macam Masya Allah, cukup kreatif lah, cukup inovatif apa yang dihasilkan. Mungkin terangkan sikit idea di sebalik nugget tempe ni. Bagaimana, susah tak nak buat nugget tempe ni? Kalau ikutkan pengalaman saya yang awal ni, memang kata orang tu banyak mengeluh daripada gembiranya bila saya buat nugget tempe ni. Sebab nugget tempe ni sebenarnya dia perlu diolah sangat teliti. Sebelum rumit juga lah pembuatannya ya? Ya, sebelum nampak benda ni hasil ni sebenarnya kena proses dikukus. Tempe itu dikukus? Tempe itu dikukus untuk mematikan kulat. Yalah, kita tahu kan tempe sebab memang sedikala pengalaman saya sebelum kulat tu dimatikan, dia akan merosakkan packaging dia. Itu dia. Rasa tetap sama, tapi dia boleh merosakkan packaging. Maksudnya packaging ni boleh melembung. Dia dalam masa beberapa hari itu. Jadi kita terpaksa matikan kulat tu, barulah kita dapat hasil. Ada dua saiz berbeza saya tengok kan, ada saiz bulat, ada saiz jari. Ini dalam bentuk jari. Tapi menarik. Rasa tu lebih kurang sama. Okey, cukup menarik. Baiklah Encik Arifin, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan melihat proses pembuatan tempe dan semua produk ini selepas ini di Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise. Jangan ke mana-mana. Ini adalah proses menggoreng tempe. Ini adalah cara untuk meleraikan tempe jadi dia tak melekat. Bertemu kembali di Bisnes Alternatif Ramadan Enterprise. Kalau tadi kita dah cerita sedikit macam mana tempe ini komersialkan kepada banyak produk, kali ini kita akan masuk pula untuk lihat bagaimana tempe ini diproses. Jangan tak tahu sebenarnya tempe ini banyak pantang larangnya. Okey, mungkin Cik Arifin boleh ceritakan sikit apakah di antara pantang larang nak buat tempe ni, Cik Arifin? Okey. Pengalaman yang sudahlah. Tempe ni sebetulnya dia kena kaedah pembuatan yang sangat neutral. Maksudnya tidak perlu ada bahan kimia dan tidak perlu ada bahan-bahan tambahan. Contohnya tempe yang direndam ni kan, dia perlu menggunakan air yang ditapis. Menggunakan air yang ditapis tanpa ada gunakan air-air yang usus klorin dan sebagainya. Okay. Barulah saya tahu. Kemudian kalau kita nak lihat dari segi penggunaan apa ni? Kain yang digunakan ni juga macam mana? Kalau yang saya fahamlah memang pengalaman yang sudah, kalau kain ni dibasuh dengan sabun ataupun pewangi-pewangi yang lain kan, klorok umpamanya, memang ia akan memberi kesan kepada tempe ni tadi. Maksudnya segala benda, segala peralatan yang digunakan untuk buat tempe ni pun, kalau kita nak bersihkan pun tak boleh gunakan sabun dan sebagainya. Dia perlu neutral, air guna biasa. Kalau orang yang membuat ni pun macam mana? Kalau mereka yang mengusahakan tempe ni? Biasanya kalau yang membuat tu memang kita memang dilarang sama sekali untuk memakai wangi-wangian ataupun yang ada bau-bauan chemical ataupun contohnya tangan berminyak ke, memang kita tegah sama sekali. Okey, mungkin kita boleh pergi ke sebelah sana tengok macam mana proses menggoreng tempe pula ya, Encik Arifin Sila. Okey. Inilah dia. Kalau kita tengok ni sana, apa Encik Arifin kita lihat sekarang ni, Encik Arifin?
sekarang tempe yang masih dalam mall, masih dalam bekas pencetak lah. Dan biasanya pekerja saya akan buka tempe ni. Cuma saya minta maaf lah, tempe ni sebetulnya kalau ikut masa jangka untuk digoreng ni sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur. Selepas Zuhur dia akan menjadi rosak lah. Baru tahu ya. Dia akan jadi ni. Sebab kita dah setting dia punya masa. Sebenarnya tak ramai yang tahu kan sebenarnya buat tempe ni bukanlah masa sehari je. Ya, betul. Mungkin Cik Arifin menceritakan sebenarnya macam mana proses pembuatan tempe dari awal hinggalah ke akhirnya. Kalau ikutkan proses jangka masa dia tu lebih kurang dalam 5 hari. 5 hari. Sebab tu pelanggan saya jamin dapat benda yang fresh. Ya. Contohnya ada satu pelanggan tu minta 50 kilo. Maka saya akan buatkan tempe sebanyak 50 kilo. 50 kilo. Ya, ataupun lebih lah untuk dijadikan tempe. Dan tempe saya setiap penggorengan tu biasanya akan terus diambil dengan terus akan pelanggan diambil. saya. Ya. Oh, okey, begitu. Okey, mungkin apakah sebenarnya pada masa depan ya antara plan Encik Arifin untuk mengembangkan lagi perniagaan perusahaan Tempe Crunch ini? Kalau ikutkan harapan saya, memanglah nak diperbesarkan dalam bentuk yang sesingkat mungkin, ya, secepat mungkin. Tapi saya terpaksa menggunakan kaedah, biarlah kita lambat, tapi hasilnya itu memuaskan. Sebab penggunaan yang pengeluaran yang saya keluarkan ini perlu ada konsep berkualiti. Kualiti tu kena jaga. Kata orang perniagaan ni biarlah kita pelan-pelan, tapi kualitinya tu sentiasa ada, sentiasa tip-top. Jadi customer tu akan keep on coming back ya. Baiklah, dari itu sahaja masa yang kita ada di Business Alternative Ramadan Enterprise. Lepas ni saya nak memborong produk-produk tempe daripada Encik Arifin ni nak bawa balik ke kampung untuk raya Encik Arifin. Okey, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Bye.